Amin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi insya-Allah pada pagi ini kelas kita pada pagi ini kita sambung pengajian kita dengan ayat yang ke-16, 16. di mana pada minggu lepas kita telah tinggal ayat ini. Kita dah pelajari ayat 17 dan kita lupa untuk sentuh dan i'rab ayat yang ke-16. Jadi insya-Allah kelas kita pada pagi ini kita akan i'rab dan tafsir secara ringkas ayat 16 surah Al-An'am dan juga kita sambung terus ayat 18 surah Al-An'am seandainya ada masa lebih pada pagi ini insya-Allah. Jadi ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dipalingkan ataupun dijauhi anhu daripada azab yauma idzin pada hari tersebut faqad rahimah, maka sesungguhnya dia telah dirahmati ataupun dia telah dikasihani Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikal fawzul mubin, dan demikian itu adalah kejayaan yang jelas, kejayaan yang mubin, terang ataupun jelas. Jadi ayat 16 ini adalah sambungan ayat 15 di mana Allah bagi tahu dan Allah arahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun menjawab ataupun bertanya ataupun beritahu kepada musyrikin Mekah bahwasanya aku takut azab, aku takut maksiat aku ataupun dosa aku kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan dosa itu akan menerima azab pada hari yang agung. Dan itu ayat yang 15 kita telah pun lepas tafsir dan juga i'rab. Dan pada hari ini insya-Allah kita teruskan dengan man yusraf. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Jadi man di dalam ayat ini adalah isim syarat. Jazim, sakin, dia adalah mubtada. Jadi kita telah mempelajari ayat kita bermula ayat 15 dan juga ayat 17. Kita jumpa banyak isim syarat. Ayat yang ke-15 kita jumpa in asaitu. Itu juga adalah isim syarat. Kata syarat. Kata syarat ini kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan dengan sekiranya, seandainya sekian-sekian, maka akan berlaku sekian-sekian. Itu adalah kata syarat di dalam bahasa Arab. Ada banyak kata syarat dalam bahasa Arab. Antaranya ialah ayat yang ke-15 itu Allah Ta'ala sebut in. Dan ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut man. Man yusraf. Man yusraf ini barang siapa. In sekiranya, seandainya. Jadi ayat yang ke-16 itu barang siapa yang Allah Ta'ala palingkan, maka dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palingkan daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya seseorang itu akan terlepas daripada azab Allah sekiranya, seandainya Allah Ta'ala yang lepaskan ataupun palingkan ataupun jauhi dia daripada azab yang pedih ataupun azab pada hari akhirat nanti. Dan tidak ada sesiapa yang dapat untuk menghalang ataupun menjauhi azab Allah itu
kecuali Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man ayat yang ke-16 itu adalah isim syarat dan jazim. Jazim maknanya yusraf itu barisnya mati. Mati. Yusraf kalau ikutnya kita baca dengan yusrafu. Tetapi fa itu kita matikan, kita letak dengan baris mati. Kenapa? Kerana dia majzum, kerana dia majzum hukumnya. Kenapa dia majzum? Kerana ada man. Kerana ada man, dan man itu fungsinya dia menjazamkan fi'il mudhari' yang ada selepasnya. Yusraf, dibaca dengan baris mati fa itu, itulah maksud dia jazim, iaitu huruf yang menjazamkan fi'il mudhari' yusraf. Sakin, sakin itu tanda. Jazim itu adalah yang menjazamkan lebih kepada fungsi, iaitu menghukum, hukum i'rab dia. Tetapi apa tandanya? Tandanya ialah sakin. Sakin itu ialah tanda mati pada fa. Kerana yusraf ini adalah seorang. Kalau yusrafani dibuang nun, yusrafa. Kalau yusrafun dibuang nun juga. Jadi oleh kerana yusraf ini hanya untuk seorang dia, maka fa itu dimatikan. Jadi mati itu, sakin itu adalah tanda hukum jazam di dalam i'rab. Dan man itu adalah mubtada. Mubtada maknanya dari sudut struktur ayat ayat Arab, man ini adalah mubtada. Dia isim syarat dan kedudukannya di dalam ayat ialah mubtada. Bila mubtada dia perlu kepada khabar. Mubtada ini subjek. Dalam bahasa Melayu subjek, predikat. Maknanya mubtada ini adalah isim yang berada di awal ayat bagi ayat isim. Kalau ayat fi'il, ayat kata kerja, dia bermula dengan fi'il dan rupa yang keduanya fa'il. Tetapi bila isim, ayat isim iaitu ayat kata nama, maka perkataan yang berada di awal ayat itu kita panggil mubtada, iaitu isim yang dimulai ayat. Isim yang berada di permulaan ayat. Jadi itu maksudnya min, man, isim syarat, jazim, sakin, mubtada. Dari sudut makna, sekiranya tidak menepati syarat, maka seseorang itu tidak dapat apa yang akibat daripada syarat tersebut. Maknanya sesiapa yang tidak dipaling ataupun dihalang ataupun dijauhi daripada azab Allah, sesiapa yang Allah Ta'ala tidak jauhi dia, tidak palingkan dia dan tidak halang daripada azabnya, maka seseorang itu tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya sesiapa yang Allah Ta'ala jauhi dia, maka dialah yang akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut maknanya begitu. Sebabnya isim syarat ini dia sebab akibat. Seandainya kamu buat, kamu akan dapat. Seandainya dia buat, dia akan dapat. Sebab dia ada jawab, dia jawab syarat. Jadi man isim syarat, jazim, sakin, mubtada, yusraf. Yusraf itu adalah mudhari'. Mudhari' maknanya fi'il mudhari'. Mabniyun. Mabniyun maknanya dia terbina lil majhul. Lil majhul maksudnya tidak ada fa'ilnya ataupun tidak disembunyikan, dibuang fa'ilnya. Itu maksudnya mabni lil majhul. Maknanya fi'il ini tidak ada fa'ilnya. Ini pun kita dah jumpa sebelum ni. Nanti saya terangkat sini. Okay. Nampak kat skrin saya type ni? Nampak. Okay, nampak Asalnya yasrif. Asalnya yasrif. Yasrifullah anhu al-azab.
Yasrifullahul azab. Yasrifullahul azab. Asalnya begitu. Allah Ta'ala memalingkannya ataupun menghalangnya daripada azab. Daripada azab. Anhu itu pun azab juga. Jadi yasrif itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Ya. Siapa yang memalingkan ataupun siapa yang menjauhkan seseorang, iaitu Allah. Allah itu adalah fa'il. Kemudian al-azab, azab itu adalah maf'ulun bih, objek. Jadi di dalam ayat ini lengkaplah rukunnya. Yasrif fi'il mudhari'. Bila ada fi'il, bila ada perbuatan, perlu ada pelaku. Siapa pelakunya? Pelakunya di sini ialah Allah. Jadi Allah yang menghalang ataupun Allah yang menjauhi seseorang itu daripada apa? Daripada azab. Dan apabila dibuang Allah ini dibuang Allah ni, jadi dibaca dengan yusra. Yusra. Dibaca dengan yusraf. Anhul azab. Yusraf. Dan azab ini, azaba ini jadi azabu. Yusraful azab. Begitu. Tapi azab pun tidak disebut. Azab pun tidak disebut. Oleh itu di dalam ni ada huwa dhamir. Jadi huwa itu adalah dhamir itulah naib fa'il. Okey, sekali lagi saya ulang. Apabila dibuang Allah ini, kita buang terus, maka dibaca dengan yusraf. Dibaca dengan yusraf. Dan azab ini pun tak ada. Dalam Quran tak ada saya yang tulis tu. Saya yang tulis tu. Saya yang type kat sini supaya nampak asalnya dia adalah maf'ulun bih. Kalau dia ada, kita akan letak baris hadapan. Azab ini dia akan jadi naib fa'il. Tapi dia tak ada dalam Quran tu. Jadi kita buang juga. Jadi yusraf ada di dalam ni dhamir iaitu huwa. Jadi huwa itu adalah naib fa'il. Mudhari' mabniyun lil majhul. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Dan dhamir, dhamir mustatir, dhamir yang tak nampak tu, itu huwa. Huwa dia adalah naib fa'il. Begitu lebih kurang. Jadi dibaca dengan yusraf kerana mabni lil majhul. Dan ada naib fa'ilnya. Naib fa'il ialah dhamir yang ada di dalam yusraf. Jadi yusraf itu adalah fi'il mudhari' mabni lil majhul. Apa maksud mabni lil majhul? Apabila fa'il dia tak ada. Fa'il dia tak ada. Jadi kita terjemahkan dipalingkan. Barang siapa yang dipalingkan. Kita tak sebut barang siapa yang Allah Ta'ala palingkan ataupun Allah Ta'ala jauhkan. Jadi Allah Ta'ala di situ tidak disebut. Tetapi terus saja disebut dipalingkan. Kenapa tidak disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pertama, untuk pendekkan ayat. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala sahaja yang berhak, yang berkuasa untuk memalingkan ataupun menjauhi seseorang daripada azabnya. Jadi semua orang sudah tahu Allah Ta'ala yang memberi atau menjauhkan seseorang daripada azab api neraka, maka tidak perlulah lagi disebut di dalam ayat ini. Jadi cukup disebut man yusraf anhu, barang siapa yang dipalingkan. Jadi dibaca dengan yusraf.
Asalnya yasrif. Kalau dibaca dengan yasrif, perlu kepada disebut pelakunya, perlu disebut yasrif Allah. Tetapi Allah itu telah dibuang, tidak disebut untuk ringkaskan ayat, dan juga sudah maklum bahawasanya Allah Ta'ala yang memalingkan seseorang daripada azab, ataupun Allah Ta'ala yang menjauhkan seseorang daripada azab api neraka, maka semua sudah tahu Allah Ta'ala, maka tidak disebut di sini. Jadi wa may yusraf anhu mudhari' mabni lil majhul majzum, majzumun. Majzumun ini adalah hukum dia adalah majzum. Kenapa hukum dia majzum? Kerana ada man kat depan tu. Kerana ada man. Sebab kita dah belajar dah tadi, man itu isim syarat jazim. Dia menjazamkan. Man tu menjazamkan saya. Ya, man itu. Jadi kalau tak ada man, dia tidak ada, dia kembali kepada barisnya yang asal. Contohnya saya sebutkan. Saya sebutkan sini. Kalau nampak kan saya type ni? Nampak? Nampak. Okey. Kalau saya sebut yusraf tanpa ada man, tanpa ada man, mana man ini tak ada, maka saya akan letak baris hadapan yusrafu. Tapi bila ada man, kita akan matikan baris akhir ini. Kita akan matikan. Jadi yusraf itu adalah fi'il. Hukumnya, hukum fi'il itu ialah majzum. Apa tanda dia? Bisukun. Jadi yusraf ini fi'il mudhari', hukumnya majzum. Tanda majzum itu adalah baris mati ini. Jadi itu i'rab lebih kurang. Jadi muallif Syekh Tayyib Al-Ibrahimi rahimahullah dia sebut majzumun, hukumnya majzum. Kenapa dia hukum majzum? Fi'lu syarti. Majzumu fi'li syarti. Fi'il syarat. Dia adalah fi'il bagi man. Dia fi'il bagi man. Jadi hukumnya adalah majzum. Jelas kat situ kalau ada soalan boleh tanya. Macam in asaitu juga lah saya. In tu asaitu tu fi'il apa tu? Fi'il syarat lah ya. Itu fi'il syarat juga. Itu fi'il mudhari'. Fi'il madin. Oh, fi'il madin. Fi'il madin, dan dia i'rab dia fi mahalli jazam. Fi mahalli jazam. Sebabnya seandainya fi'il syarat ataupun selepas isim syarat itu jumlah ataupun fi'il madin, maka dia tak bolehlah letak jazam. Ya, jazamnya boleh diletak sekiranya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita boleh letak jazam. Kita boleh letak baris, dia baris mati. Tetapi kalau fi'il madin tak boleh. Contohnya in asaitu. In asaitu ni, asaitu itu adalah fi'il madin. Jadi tak boleh nak letak baris mati. Kerana fi'il madin ni, fi'il madin dia mabni. Okey. Wa naibul fa'il, dan naib fa'il huwa. Naib fa'il itu adalah huwa. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, naib fa'il dia ialah huwa. Jadi dalam yusraf ini ada dhamir huwa. Dalam yusraf itu ada dhamir huwa. Dhamir huwa ini adalah kembali kepada azab. Maknanya huwa itu adalah azab. Dipalingkan azab. Asalnya dipalingkan Allah Ta'ala yang memalingkannya. Tetapi di sini huwa itu adalah dipalingkan azab. Anak ifa'il dia ialah huwa, dhamir. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Jadi naib fa'il ialah dhamir huwa. Huwa itu ialah kembali kepada al-azab. Jadi kalau ikut susunannya yasrifullahul azaba. Yasrifullahul azaba. Dibuang Allah, jadi dibaca
yusraful adab, dan adab itu tak ada, dibuang juga, tidak disebut, Dibuang. maka dhamir kat dalam ya'udu itu adalah kembali kepada azab dan dia adalah naib fa'il. Kemudian Asalnya dia saya ya, al-azaba. Asalnya dia maf'ulun bih. ya maf'ulun bih, ya, asalnya maf'ulun bih. Tapi fi'il mabni lil majhul itu dia jadi naibul fa'il. Dia jadi naib fa'il. Azab pun tidak disebut. Itu pun Kerana dia tidak perlu, cukup ganti nama kerana sudah disebut sebelum ni, sudah disebut sebelum ni, iaitu azab yaumin azim disebut. Jadi selepas ayat yang azab yaumin azim tu, ayat 15 tu, selepas itu hanya disebut ganti nama saja. Disebut ganti nama. Termasuklah yang ni, yang anhu. Anhu ini pun, hu ini kembali kepada azab yaumin azim. Muta'alliqun bi yusraf. Jadi bila disebut yusraf, dipaling daripada apa? Dipalingkan daripada azab yang agung, azab pada hari akhirat. Okey. Kemudian yauma zarfu zamanin. Yauma ini adalah zarf zaman. Zarfu zaman ataupun zarfu zaman ni, zarf zaman, maf'ulun fi. Kata zarf boleh jadi juga, cuma zarf zaman ini kata nama menunjukkan masa. Kata nama menunjukkan masa. Yaum zarfu zaman. Yaum zarfu zaman, dia adalah menunjukkan masa. Okey, macam ni ya. Cara ringkasnya, yauma ini dia ada, yauma idzin ni dia ada dua. Yauma ini adalah zarf zaman. Selepas itu dia ada idz. Idz ini pun zarf zaman. Zarf zaman. Okay. Yauma zarfu zaman muta'alliqun bi yasraf. Asalnya yauma ini adalah zarf zaman, id ini pun zarf zaman, tapi digabungkan kita baca yauma idzin. Yauma idzin. Dan asalnya yauma idzin ni, yauma id yusraf anhu. Dia ada ayat kat depan ni. Dia ada ayat. Saya buat dalam bracket ni. Ayat ini telah dibuang. Apa bukti ada ayat? Kerana zin ini baris dua. Asalnya baris mati. Yauma id. Asalnya baris mati. Nampak sebab yauma campur dengan id. Jadi kita baca apa? Yauma id. Tapi kenapa kamu baca zin? Dari mana zin itu? Jadi apabila yusraf anhu ini dibuang, jadi diletak nun. Nun mati tanwin. Ini kaedah yang dihuraikan oleh ulama nahwu lah. Dan kita nampak di sini ada dua baris mati. Jadi tidak boleh disebut. Oleh kerana itu za itu disebut, diletak baris bawah. Yauma idzin. Asalnya begitu, tetapi ditulis begini. Ditulis dengan yauma idzin. Apa maksud yauma idzin? Iaitu pada satu hari yang dipalingkan kamu daripada azab tersebut. Pada satu hari yang dipalingkan kamu daripada azab tersebut. Dan daripada azab, dipalingkan daripada azab itu dibuang ayat tu. Jadi asalnya yauma id yusrafu anhu. Tetapi dibuang yusraf anhu ataupun yusrafu anhu, maka diletak baris yauma idzin. Jadi yauma idzin ni ada ayat selepas ni, tetapi dibuang.
Jadi kalau kita nak terjemah ayat ni, kita terjemah macam mana? Barang siapa yang dipalingkan daripada azab pada hari yang dipalingkan azab tersebut, maka sesungguhnya dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada hari akhirat nanti apabila kita dihisab, apabila kita dikira amalan kita, maka apabila kita selamat daripada azab tersebut, maka mereka lah ataupun kita lah yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Dan okey, yauma'id itu adalah zaraf. Kejap Zaraf zaman ni. zaraf zaman. Okey. Yauma'idin sampai situ Yauma'idin yusraf anhu. Jadi yusraf anhu itu telah dibuang Okey. Yusraf mana tadi faqat. Okey, di sini pun dia sebut id isim zaraf. Sama juga isim zaraf juga, zaraf zaman juga, sakin fi mahali jar mudhafun ilaih. Dia adalah baris mati. Wat tanwin, dan tanwin itu adalah ganti daripada jumlah mahdhufah. Jumlah mahdhufah itu yang saya sebut tadi Jadi baris dua itu adalah ganti daripada ayat yang dibuang, iaitu yusraf anhu. Sama Awada kata. Awada min jumlatil mahzufah. Iwadun min Iwadun. diganti yusraf anhu. Jadi ada ayat di sini, tetapi ayat ini telah dibuang, telah mahdhufah, tidak ada. Maka apa tandanya ada ayat, iaitu baris dua, ma'idzin. Asalnya ialah yauma'idz, tetapi dibaca dengan idzin. Kenapa baris dua itu tanwin, ada nun? Kerana yusraf anhu ini telah dibuang. Ayat selepasnya telah dibuang. Okey. Jadi sesiapa yang dipalingkan daripada azab Allah, sebab dipalingkan daripada azab Allah ini banyaklah. Mungkin Allah Ta'ala telah ada satu golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Maknanya mereka tanpa hisab, mereka telah masuk syurga Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua mereka, amin ya Rabb, dan juga mereka-mereka yang atas dunia ini melakukan amal ibadat. Di atas dunia ini mereka beramal, melakukan amal ibadat, kebajikan dan sebagainya. Dan mereka ini juga okey, bunyi suara siapa? Okey. Jadi okey. Sampai mana tadi? Mereka yang dipalingkan azab itu ada di kalangan mereka tanpa dihisab masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga di kalangan mereka yang beramal soleh di atas dunia, selepas dikira dan sebagainya, mereka juga diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang tidak diselamatkan, tidak dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak mendapat ataupun tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dunia ini kita boleh lihatlah tahap kita. Seandainya kita banyak melakukan amal ibadat, semoganya kita akan dipalingkan ataupun akan dijauhi daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita hidup atas dunia ini, kita kadang-kadang kita sombong juga kan. Kita mudah, kita senang, kita sihat dan sebagainya. Dan kita rasa tak ada apa-apa pun Allah Ta'ala bagi bala pada kita.
Maknanya Allah Ta'ala suka pada kita kerana dia beri kesihatan, dia beri kemudahan, dia beri rezeki, dia beri apa-apa saja dunia ini ada pada kita. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala nak palingkan kita daripada azab ini, kadang-kadang dia tidak beri kita mahu melakukan kebaikan. Dan kita sihat, tapi kita malas untuk solat sunat contohnya. Kita kaya, tapi tidak diberi hidayah untuk kita menderma contohnya. Tenaga kita banyak, idea kita banyak, buah fikiran kita pun hebat dan sebagainya, tetapi kita tidak ada sumbangan ataupun diberi petunjuk untuk menyumbang. Jadi semua ini adalah nampaknya seperti tidak ada apa-apa, tetapi Allah Ta'ala palingkan kita daripada melakukan kebaikan itu. Itu antaranya Allah Ta'ala akan palingkan kita, Allah Ta'ala akan palingkan kita daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana ibadat itu sebenarnya adalah modal kita, pahala kita apabila kita dihisab di akhirat nanti. Jadi kadang-kadang begitu. Kita rasa tidak ada apa-apa pun aku. Allah Ta'ala suka pada aku ini. Aku dapat semuanya. Tetapi malasnya kita melakukan amal ibadat itu adalah akibat ataupun balasan ataupun tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka pada kita. Allah Ta'ala beri bala pada kita. Maknanya bala kita yang Allah Ta'ala timpa kepada kita itu bentuknya kita tidak suka kepada amal ibadat kebaikan. Bukannya bala dari sudut sakit, dari sudut susah, dari sudut fakir dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu tidak melakukan amal ibadat, tidak melakukan kebajikan, kebaikan, maka ini adalah petunjuk awal bahawasanya di akhirat nanti dia akan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi fa ialah rabithah li jawab syarti. Fa itu adalah jawab syarat. Jawab syarat maknanya tadi sesiapa yang dipalingkan daripada azab itu adalah fi'il syarat. Apa jawabnya? Jawabnya ialah faqad, maka sesungguhnya rahimahu, iaitu Allah Ta'ala merahmatinya. Allah Ta'ala kesian kepadanya. Jadi fa ini rabithah, pengikat bagi jawab syarat. Qad litahqiq. Qad ini litahqiq maksudnya sesungguhnya. Sesungguhnya rahimahu, rahima fi'il madhin wa maf'uluhu, fi'il madhin dan maf'ulnya rahimahu. Rahimahu ini pun hu ini adalah maf'ulun bih. Wal fa'il huwa di dalam rahima. Jadi rahima ini fi'il madhin, di dalam tu ada huwa, dia adalah fa'il dan hu adalah maf'ulun bih. Rahimahu. Dia mengasihaninya. Dia itu siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasihaninya itu adalah man, sesiapa yang dipalingkan daripada azab Allah, maka dia dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi fa'il di dalam rahimah itu ada fa'il. Okey, kemudian wadzalikal fawzul mubin, wa adalah atifah. Wa atifah. Huruf ataf dan za isim isyarah sakin. Za itu adalah isim isyarah, barisnya mati, fi mahali rafa' mubtada, dalam kedudukannya ialah mubtada. Oh, za itu mubtada. Zalika isim isyarah. Jadi semua itu mubtada. Zalika itu mubtada. Oh, zalika semua. Ya. Cuma lam zalika, li itu, lam itu adalah lil bu'di, untuk menunjukkan jauh, ka lil khitab. Khitab ini yang ada di depan, ataupun yang kita tujukan kata-kata kita tersebut. Jadi kaf itu adalah lil khitab, al-fawzu khabar mubtada marfu' dan al-mubin na'at kepada lil fawz dan hukumnya marfu' juga.
Jadi fauz ini adalah khabar. Khabar mubtada. Dzalika al-fauzul mubin, iaitu khabar li mubtada, hukumnya marfu' dan mubin sifat kepada kejayaan tersebut. Hukumnya juga adalah marfu'. Jadi dzalika itu adalah isim isyarah. Li pada dzalika ini adalah lil bu'di. Lil bu'di maknanya untuk menunjukkan jauh. Kenapa jauh? Kerana akhirat itu masih lagi jauh, masih lagi berada tidak pasti bila, tidak tahu bila berlaku. Jadi itu adalah jauh. Jadi dia guna itu. Dzalika. Dengan erti kata lain bahawasanya kejayaan yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Apabila kamu dipalingkan, kamu dijauhi daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kejayaan, itulah adalah kejayaan yang benar, kejayaan yang betul, jelas. Jadi dzalika, dan kaf bermaksud khitab. Khitab ini apa yang ada di depan kita. Apabila kita tunjuk, sudah pasti kita tunjuk apa yang ada di depan. Itu maknanya yang ada di depan. Itu yang dimaksudkan dengan khitab, benda yang ada di depan. Khitab, sesuatu yang kita tujukan. Dzalika itu maknanya selepas ini ada sesuatu yang kita tujukan, iaitu al-fauzu. Al-fauzu itu adalah kejayaan, itulah yang kita nak tunjuk ataupun yang kita nak tujukan. Dzalika ini adalah isim isyarah dan dia adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Dzalika. Kemudian al-fauzu khabar al-mubtada marfu'. Al-fauzu ini adalah khabar. Biasanya khabar kita jumpa nakirah. Khabar ini biasanya nakirah. Contohnya saya sebut Muhammadun mujtahidun. Muhammad ini adalah makrifah kerana dia nama orang. Jadi kalau nama orang, nama tempat dan sebagainya, dia adalah makrifah. Kemudian mujtahidun ini adalah nakirah. Biasanya khabar ini dia nakirah. Cuma di atas ini khabar dia adalah makrifah. Khabar dia adalah makrifah. Ada apa makrifah ni? Ada alif lam ni. Ada alif lam itu tandanya khabar ini adalah makrifah. Maknanya di sini kadang-kadang ada juga mubtada khabar, ayat isim di mana khabarnya adalah makrifah, ada alif lam. Setengah ulama nahwu bagi tahu seandainya tidak ada berlaku kekeliruan antara sifat dengan khabar, harus diletak alif lam. Contohnya di sini itu kejayaan. Itu kejayaan. Jadi tidak ada kekeliruan berlaku seandainya diletak alif lam di antara khabar dengan sifat. Cuba tengok ayat di bawah ni, Muhammadun mujtahidun. Mujtahidun maksudnya rajin. Jadi khabar. Tapi kalau saya letak alif lam, dia menjadi sifat. Sifat dan tidak sempurna makna. Saya hurai balik. Muhammadun mujtahidun. Macam mana saya terjemah? Muhammad seorang yang rajin. Jadi ayatnya sudah lengkap. Kalau yang kedua ini saya letak alif lam, Muhammad yang bersifat rajin itu, jadi tak lengkap lagi ayat. Contoh saya bagi, perlu lagi kepada khabar. Saya sebut wasimun, handsome. Barulah sempurna ayat. Jadi zalikal fauzu, kita letak alif lam ini dia tidak bertukar dengan sifat. Sebabnya di dalam bahasa Arab ada lagi kaedah iaitu dipanggil na'at. Na'at ini dia kena kalaulah Muhammad ini makrifah, dia kena makrifah. Kalaulah nakirah, dia kena nakirah. Sifat ini dia ikut tuan dia. Jadi bila dia letak alif lam, tidak berlaku kekeliruan antara sifat dengan khabar, maka diharuskan letak alif lam. Ayat yang di bawah ni kalau letak alif lam,
dia jadi sifat. Jadi terpaksa dibuang alif lam untuk dijadikan khabar. Jadi kalau saya sebut Muhammadun mujtahidun, maksudnya Muhammad seorang yang rajin. Lengkapkan ayat. Tapi kalau saya letak alif lam, dia menjadi Muhammad yang bersifat rajin. Apa khabarnya? Tidak ada khabar, perlu diletak khabar. Contohnya wasimun, kaca. Jadi khabar ini kadang-kadang dia nakirah dan biasanya nakirah lah. Dan boleh juga dia menjadi ma'rifah. Contohnya di dalam ayat ini. Dan banyak ayat-ayat lain lagi kalau kita guna dalam percakapan kita. Kita sebut Muhammad akhuka. Muhammad saudara kamu. Akhuka itu adalah ma'rifah. Banyaklah contoh-contoh lain. Jadi khabar ini boleh nakirah dan boleh ma'rifah. Dan tidak ada syarat yang tertentu, tetapi lebih kepada seandainya diletak alif lam itu, dia tidak bertukar dengan sifat. Kalau bertukar dengan sifat, kita tidak boleh jadikan khabar itu dia ada alif lam. Sebagaimana yang saya tunjuk dalam contoh. Ada beza kalau letak alif lam ni. Jadi kalau saya letak alif lam, Muhammad yang bersifat rajin. Ataupun kita terjemah Muhammad yang rajin itu, apa ceritanya? Ceritanya perlu ada wasimun, kacak, ataupun najihun, telah berjaya, ataupun sifat-sifat ataupun khabar-khabar yang lain. Dan kalau saya tak letak alif lam, Muhammadun mujtahidun, Muhammad seorang yang rajin. Maknanya ayatnya sudah lengkap. Jadi Ustaz kata tadi, ya. Ni Ustaz yang kata tadi khabarnya biasa nakirah Biasa nakirah. Khabar. Nakirah maknanya isim yang ada baris dua. Isim ada baris dua Kecuali nama orang. Kecuali nama orang. Contohnya madrasatun. Ini adalah nakirah. Makrifahnya ada alif lam. Kita dah belajar dulu isim makrifah ni. Isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alif lam, mudhafun ilaih. Ada 8 sebab-sebab makrifah. Dan isim nakirah apabila ada tanwin. Isim yang ada tanwin dia adalah nakirah. Kecuali nama orang. Contohnya Muhammadun, contohnya Zaidun. Jadi nama-nama orang ini dia makrifah lah. Selain daripada nama orang, contohnya madrasatun, masjidun, talibun, maktabun, kitabun. Jadi semua itu adalah isim nakirah. Apa tanda nakirah? Tanda nakirahnya ialah tanwin. Baris dua, maknanya ada nun. Madrasatun ada nun, tanwin. Jadi dzalikal fauzu, itulah kamu ataupun seseorang itu dipalingkan daripada azab Allah, dipalingkan daripada azab neraka Allah. Jadi itulah sebenarnya al-fauzu, iaitu kejayaan. Dan kejayaan ni dia ada sifat dia, al-mubin. Kejayaan itu sifatnya yang jelas. Nyata. Maknanya betul-betul lah. Sebabnya kejayaan ini dia ikut orang. Dia ikut orang. Ada orang nampak akhirat itu adalah kejayaan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Ada orang yang nampak kejayaannya adalah apabila ada harta yang banyak. Itu kejayaannya. Itu pun berjaya jugalah. Bukanlah bermaksud tidak berjaya. Tetapi bukan kejayaan yang sebenar. Jadi kamu berjaya di dalam pelajaran sehingga dapat PhD, sehingga dapat anugerah dan sebagainya di dalam akademik, itu kejayaan. Itu memang baguslah. Kamu berjaya dari sudut kejaya, pangkatnya tinggi, naik pangkat tinggi, habis pangkat semuanya dia dah pegang dan sebagainya, itu juga adalah kejayaan. Kejaya. Kamu mendapat harta yang banyak, kamu senang lenang hidup, rumah besar, kereta besar, kahwin pun tak cukup 1 tambah 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu kejayaan juga. Kamu juga berjaya di dalam ilmu. Maknanya ilmu kamu memang banyak.
kepakaran yang ada pada kamu, menguasai ilmu-ilmu yang orang lain pun tidak kuasai, itu juga adalah kejayaan. Jadi ada kejayaan ikut seseorang, ada yang budak itu kejayaan orang tua, ini kejayaannya, lelaki ini kejayaannya, perempuan ini kejayaannya. Jadi kejayaan itu adalah banyak di atas dunia ini, tetapi kejayaan yang jelas, yang benar, yang betul ialah kejayaan di akhirat. Di akhirat. Itulah maksudnya dzalika al-fawzul mubin. Jadi kejayaan kita atas dunia ini hendaklah diikuti, dituruti dengan kejayaan di akhirat nanti. Kerana kejayaan di akhirat itulah adalah kejayaan yang nyata, yang benar, yang betul, yang jelas. Okay, itulah tafsiran dan i'rab ayat yang ke-16. Dan kita habiskan sikit ayat yang ke-18. Itu hutang kita minggu lepas. Ayat yang ke-16 itu hutang ataupun bukan dimah baru tu. Jadi sebenarnya sepatutnya pada hari ini kita belajar ayat yang ke-18. Jadi kita habiskan sedikit saja. Sebabnya saya rasa kita ni lambat, agak lambat. Dalam masa 2 bulan baru satu muka surat. Tak sampai satu muka surat kita pelajari. Tapi tak apa, semoga Allah Ta'ala berkati masa kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat habiskan Quran. Jauh lagi perjalanan ini. Perjalanan kita barulah juzuk yang ke-7. Ada 23 juzuk lagi. Saya muda lagi Haji Halil, Haji Kasbi lah ada tu. Allah, lewat dah Ustaz. Tapi masih bertahan. InsyaAllah. Saya pun perasan saja muda kan, sebenarnya kita dah umur 40 ke atas ni. Mana umur dah dekat dengan setengah, dah dekat dengan 50 tahun Setengah abad. Okay, jadi kita teruskan sikit lagi Oh, tak buka. Allah. Nah, sikit lagi. Ya, tak 18. buka. sorry. Mana tadi Okey. Ya, 18 Okey, 18. Akhir. Dan dia waw itu adalah waw musta'nifah. Wa istinaf wa istinafiyah, kita dah banyak dah kita jumpa sebelum ni. Istinafiyah maksudnya ayat lain. Dari sudut i'rabnya ini adalah tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi wa di sini bukan huruf ataf. Kalau huruf ataf dia ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau huruf ataf dia ma'tuf, dia ada merujuk i'rabnya kepada ayat sebelumnya. Tetapi apabila disebut wa istinafiyah, maksudnya wa yang ayat selepasnya adalah i'rabnya baru. Mungkin ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi wa istinafiyah, wa dhamir munfasil, ganti nama yang tidak bersambung, bercerai. Maftuh maksudnya bari atas wa tu. Ha bari hadapan, wa bari atas. Jadi dhamir munfasil, maftuh maknanya wa itu bari atas, fi mahalli rafa' mubtada. Di dalam kedudukannya ialah mubtada. Maknanya dia adalah mubtada jumlah ismiyah, ada mubtada dan ada khabar. Kemudian al-qahir ini adalah khabar marfu'. Qahir ini adalah berkuasa, maknanya menguasai segala-galanya. Al-qahir dengan kehebatan yang ada padanya, dengan ilmunya yang meliputi segalanya, dia adalah al-qahir, menguasai. Ada satu lagi qadir juga adalah berkuasa, menguasai. Al-qahir ini orang yang tidak ada. Kalau kita sebut qahhar, jabbar, itu sifat-sifat yang menunjukkan kekuatan. Maknanya kalau ada yang menegah pun tidak dapat untuk menegah, menahan, kerana dia adalah qahir. Itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahir, iaitu yang berkuasa ataupun yang mengatasi segala-galanya. Ya. Ini ayat ini dia kembali kepada ayat sebelumnya. Kita pelajari minggu lepas bahawasanya seandainya Allah Ta'ala nak beri sesuatu musibah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka Allah Ta'ala berkuasa untuk memberi kebaikan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Jadi ayat ini adalah sambungan kepada ayat 17 tu. Dan Allah Ta'ala sebut dialah Al-Qahir yang berkuasai ataupun mengatasi segala makhluk. Tidak ada makhluk yang dapat menghalang Allah SWT. Tidak ada makhluk yang sekutu dengan Allah SWT. Tidak ada makhluk yang dapat menghilangkan segala musibah apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah lah Al-Qahir yang mengatasi, yang menguasai segala-galanya. Al-Qahir. Al-Qahir. Jadi Al-Qahir ini adalah khabar marfu'. Marfu' dan dibaca dengan bari hadapan Al-Qahir. Al-Qahir. Wa huwa Al-Qahir. Fauqa zaraf makan. Kata nama menunjukkan tempat. Tadi kita dah jumpa yauma. Yauma itu juga adalah zaraf. Zaraf juga makan ni tempat. Zaraf yang menunjukkan tempat. Zaraf ni secara ringkas dia adalah kata, iaitu kata nama, dan dia menunjukkan arah. Jadi dalam bahasa Arab dia ada zaraf, iaitu kata yang menunjukkan arah. Contohnya fauqa maknanya di atas. Di atas, ya, atas. Lagi tahta. Tahta. Tahta di bawah. Amama. Amama di depan. Khalfa di belakang. Jadi zaraf ini antara ciri dia bari atas hujungnya. Fauqa. Tahta. Hujung dia tu baris atas. Amama. Khalfa. Jadi dia lebih kepada kata menunjukkan arah. Fauqa atas. Tahta bawah. Amama khalfa belakang. Ada lagi yang wara'a, tilqa, tilqa'a. Jadi dia ada kata menunjukkan arah dan ada satu lagi kata yang menunjukkan masa. Contohnya yauma, apa lagi? Yauma, laila. Yang penting laila tu baris atas. Jangan letak baris lailun. Kalau lailun dia jadi isim. Yauma, ba'da dan selainnya. Jadi kata nama menunjukkan tempat, fauqa. Cuma di dalam ayat ini dia bukan menunjukkan tempat kerana Allah SWT dia tidak bertempat. Yeah. Tak boleh kita sebut Allah Ta'ala berada di atas. Kalau kita kata fauqa di atas manusia, maknanya Allah Ta'ala berada di tempat. Jadi Allah Ta'ala memang tidak ada tempat. Kalau dia bertempat, maksudnya dia sama dengan makhluk. Jadi fauqa di sini, walaupun dia zaraf menunjukkan tempat, tetapi dia lebih kepada isti'la, maknanya ketinggian. Allah Ta'ala mengatasi, berkuasa, tingginya dia, mengatasi segala makhluk. Itu fauqa. Dari nisbah. Nisbahnya adalah ketinggian. Haji Kasbi cucu mari ganggu lah. Lama dah. Cucu Allah. Cucu. Tapi main dengan atuk Jadi fauqa zaraf makan mansub. Bari atas ini adalah hukumnya mansub muta'alliqun bil qahir. Dan fauqa ini dia merujuk ataupun bergantung kepada al-qahir. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala kuat, Allah Ta'ala mengatasi fauqa, tinggi ataupun atas daripada fauqa ibadi, hamba-hambanya. Ibadi ini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Maknanya ibadi mudhaf wa huwa mudhafun ilaih. I adalah mudhafun ilaih. Wa huwa al-qahiru fauqa ibadi. Wa huwa al-hakimul khabir. Dan dia wa huwa al-hakim dan dia wa itu adalah ataf
Atau dan Hakim bijaksana. huwal hakim mithlu huwal qahir al khabir khabar thani marfu'. Okey. Jadi ibad mudhaf mudhaf ilaih, huwa itu adalah huruf ataf, dan huwa seperti tadi. Jadi di dalam ayat ini Allah Taala nak bagi tahu kita dua benda. Pertama, Allah Taala nak bagi tahu dia mengatasi, menguasai ke atas hamba-hambanya. Maknanya seandainya Allah Taala nak bagi baik, dia boleh bagi kebaikan, tidak ada siapa dapat menghalangnya. Seandainya Allah Taala nak bagi keburukan, tidak ada siapa dapat menghalangnya, dan tidak ada siapa yang dapat mengangkat keburukan, dapat menghilangkan keburukan itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dialah Al-Qahir, dia menguasai, dia mengatasi ke atas sekalian hambanya. Tidak ada makhluk yang dapat menghalang ataupun bersekutu dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku pada zaman sekarang ni. Banyak orang yang berpegang bahawasanya sesuatu benda itu ada kuasa. Contohnya yang terbaru menjadi viral di dalam Facebook dan juga dunia media kita sekarang ini, seperti pakai capal Nabi. Subhanallah. Jadi pada asasnya kita harus untuk memakai apa-apa saja logo, kecuali logo yang menunjukkan agama lain. Contohnya logo salib dan sebagainya tak boleh lah. Logo yang berkaitan dengan keagamaan tidak boleh kita pakai. Cuma logo Adidas, logo apa lagi, Puma, logo apa-apa saja yang kita beli baju kita, itu tak jadi masalah. Dari sudut keharusan kita masuklah logo capal tadi. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila seseorang itu dia berpegang bahawasanya logo capal itu dapat memberi manfaat, dapat menyembuhkan penyakit, dapat memberi kekuatan, dapat memberi keyakinan, dapat memberi macam-macam lagi lah. Yang kedua, logo capal itu dapat memberi mudarat. Maknanya sesiapa yang mencuri rumah kita, Allah Ta'ala halang dia, siapa, macam-macam lagi. Maknanya kita berpegang bahawasanya logo capal itu adalah ada kuasa. Jadi di situ berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kesyirikan di situ. Kita menyebutkan, kita beriman bahawasanya pada logo itu ada kuasa. Kalau capal Nabi betul, itu lain. Maknanya betul-betul capal yang pakai. Itu lainlah, kita boleh tabarruk dengan athar peninggalan Nabi SAW. Tetapi setakat logo itu tidak memberi apa-apa kuasa mudarat. Ataupun kalau ikut kajian pun dia tidak ada apa-apa pada capal tersebut, pada logo tersebut. Jadi apabila seseorang itu dia pakai capal, logo capal atas kepala dia rasa apa? Dia rasa hebat. Aku ada pendinding. Aku sudah ada penghalang. Siapa yang halangnya? Ini capal ada dalam hatinya. Itu sudah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dijual logo-logo capal ini digantung di dinding. Jadi bila digantung di dinding, apa yang lahir di dalam hati dia kata apa? Logo capal ini dapat menghalang pencuri. Logo capal ini akan menyelamatkan aku daripada rumah kebakaran dan sebagainya. Jadi bergantung kepada logo capal yang ada di dinding itu adalah mensyirikkan, menyengutukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah letak ada yang qahir, ada yang menguasai, ada yang mengatasi. Kecuali kalau ada hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi, Nabi kata siapa yang letak logo capal aku, maka dia terhindar daripada pencuri ataupun syaitan. Itu lain. Kalau ada hadis Nabi, tapi hadis Nabi tidak ada. Tapi tabarruk dengan asar Nabi ada. Tabarruk, kita mengambil berkat dengan peninggalan Nabi, itu ada diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu.
Tapi logo itu adalah ciptaan kita sekarang ini. Jadi kita bimbang sikap kita ataupun tindakan kita dengan berpegang pada logo itu ada kuasa-kuasa, ada fadilat-fadilat, ada kebaikan-kebaikan, di mana fadilat kebaikan pada logo itu tidak ada nas yang jelas membawa kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh logo lah. Logo capa, banyak lagi benda-benda yang kita rasa sepatutnya seorang yang Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah mengelak. Bukanlah bermakna tidak boleh pakai logo tu. Saya hanya sentuh dari sudut pegangan akidah yang ada pada seseorang. Kalau orang yang alim mungkin lain, tapi kalau orang yang jahil, orang yang tidak belajar, mereka cukup dengan membeli logo capa. Cukup membeli lembang capa letak di rumah dan sebagainya, dan kehidupannya penuh bergantung dengan benda-benda yang menjerumuskan kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu elaklah benda-benda. Jadi jadi qahir ini mengatasi. Jadi Allah Ta'ala nak sebut dari pertama dari sudut Al-Qahir itu. Yang kedua Allah Ta'ala nak sebut Wahuwal Hakimul Khabir. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Kita telah bincang dalam ayat sebelum ini bahawasanya takdir Allah itu ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik, itu mungkin tidak ada apa-apa masalah kan. Kalau yang jahat, kita dah bincang sebelum ini, jahat itu pada nisbah kepada kita. Maknanya kita sakit, maknanya jahat pada diri kita. Kita nisbahkan kepada diri kita. Kita rasa jahat pada pandangan kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Pada minggu lepas kita telah bincang apa antara sebab Allah Ta'ala beri kita bala, antaranya adalah untuk kita bertaubat. Yang kedua untuk kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bila dosa kita terhapus dan kita juga bertaubat, maka kebaikan untuk kita. Jadi ayat yang kedua ini Allah Ta'ala sebut Wahuwal Hakimul Khabir. Allah Ta'ala nak bagi tahu setiap keburukan, setiap kebaikan yang ditimpa ataupun yang diberi kepada engkau, sebenarnya dia adalah atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, atas khabir. Khabir maknanya Allah Taala ilmunya meliputi. Ilmunya adalah betul-betul tahu. Khabir ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab maknanya pakar. Contohnya khabir fitib, pakar dalam perubatan. Jadi apabila Al-Khabir itu adalah antara nama Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ilmu Allah Taala itu adalah meliputi, teliti, halus, banyak. Jadi Allah Ta'ala tahu dengan keadaan hambanya, maka diberi ujian, diberi kebaikan, semuanya di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada dua benda yang Allah Ta'ala nak sebut. Pertama, Allah Ta'ala mengatasi, menguasai ke atas hambanya. Dan yang kedua, segala takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah di atas kebijaksanaan dan juga kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi huwal hakim mithlu huwal qahir. Maknanya mubtada al-hakim itu adalah khabar. Al-khabir, khabir adalah khabar yang kedua. Ada dua khabar. Pertama al-qahiru, yang kedua al-khabiru. Maknanya Allah Ta'ala yang mengatasi, menguasai, dan juga dia adalah ilmu al-hakim yang bijaksana. Yang kedua ialah al-khabir yang ilmunya meliputi setiap sesuatu. Jadi itulah sedikit tafsiran ayat yang ke-18 dan juga i'rab ayat yang ke-18. Maknanya pada hari ini kita catat sejarah dapat tamatkan 2 ayat. Biasanya 1 ayat. Tapi ayat kecil saja. Ya. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan, silakan. Ada lagi masa untuk kalau ada soalan-soalan.
Okey Haji Zul, buka Tak ada, suara. Pak ya Ustaz, suara saya. Hello? Okey, sila Haji. Hello? Dengar tak Ustaz? Dengar, sila. Dengar. Okey. Ayat 16 tadi tu, wazalika fauzul mubin. Ya. Al-mubin itu sifat kepada al-fauz. Tapi dalam ayat yang ke-18 ni wahwa hakimul khabir. Khabir itu jadi mubtada khabar sani pula Ustaz. Kenapa dia tak jadi sifat kepada Oh akan? ya. Kalau nak jadikan sebabnya pertama kalau kita tengok al-hakim itu bijaksana. Bijaksana dia bukan tuan dia. Nampak sifat ini dia kena ada tuan sifat dia. Contoh saya kata Haji Zul cantik. Cantik itu kembali kepada Haji Zul. Ya. Jadi kalau saya kata khabir itu kembali kepada hakim, tak boleh. Hakim tu bukan tak boleh jadi Tak tuan. boleh berarti. Tak boleh kita kata, jadi dia kita tak boleh kita kata teliti itu sifat bijaksana, tak boleh. Dia dua yang lain. Yang atas itu kejayaan. Kejayaan boleh jadi kepada kejayaan yang nyata boleh jadi sifat kepada kejayaan. Boleh jadi sifat kepada kejayaan. Tapi bijaksana dia itu jadi dia bukan tuan pada sifat. jadi sifat kepada hakim. Dia perlu jadi khabar kepada huwa. Mana di sudut makna Ya. Jadi huwa dia Allah Taala al-hakim bijaksana. Huwa dia Allah Taala al-khabir mengetahui dengan teliti. Dengan betul tak? Jadi dari sudut itulah. Ya. Boleh jadi. Dari sudut maknanya itulah yang buatkan dia jadi Kalau kita nak khabar ataupun jadi sifat. Kalau kita nak i'rab na'at pun dari sudut zahirnya nampaklah, tapi bila kita lihat di sudut makna dia tidak sesuai untuk kita i'rab na'at, tapi lebih kepada khabar. Itulah yang saya nampaklah. Mungkin ada jawapan lain wallahu a'lam. Okay, ada soalan lagi? Haji Kasbi? Saya dengar ya Ustaz. Puan Datin Hawa, Puan Siti Datin Hawa ada masuk hari ni Ada soalan? Ahlan wa sahlan. Okey, clear tak? Okey, clear. Haji Halim ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey. InsyaAllah ada. Puan Hayati ada soalan? Setakat ni tak ada Ustaz. Faham insya-Allah. Okey, ayat-ayat Masya-Allah, mabruk. Azim. InsyaAllah kalau tak ada soalan kita Okey. sambung kita pada minggu depan. Terima kasih kerana sama-sama dengan saya kongsi ilmu, belajar dan sebagainya. Saya ni kalau ada seorang pelajar pun insya-Allah kita teruskan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Untuk saya pun belajar juga, sama-sama belajar. Saya jadi kita sama-sama untuk tambah ilmu, kongsi-kongsi pendapat dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.